Okey Kak Ina, berikan pandangan sikit tentang trend ataupun macam mana keadaan dunia solekan sekarang selepas pandemik. Sekarang ni dah makin okey lah. Dulu masa time COVID pandemic ni memang agak sukar sikit lah bagi kita makeup artist. Tapi yang boleh kita buat adalah kita buat online. Kita jangan orang kata tinggalkan langsung, kita buat sendiri. Kita praktis melalui kita buat video, buat live kan. Itulah masanya kita buat Instagram, kita update semua apa-apa yang kita biasanya kita tak buat selalu. Tak buat tiap hari ni kita update. Hari-hari kita kena buat live. Itulah cara marketing kita zaman sekarang ni untuk nak maintain di dalam bidang ni lah yang sulit-sulitkan ni. Okey, apa perbezaan dulu dan sekarang? Sebelum dan selepas pandemik, trend solekan tu, apa teknik solekan? Adakah berbeza ataupun sama? Actually masih sama, yang berbezanya kita punya SOP. Kita kena pastikan kalau kita nak beli makeup pun kita kena pastikan kita dah ada 2 dos. Maksudnya kita kena maintain lah benda-benda tu dengan kita punya hygiene, dengan kita kena bawa kita punya antiseptik, semua benda-benda apa yang sepatut pakai kan. Kita kena jarakkan kita punya, pastikan kalau boleh lah pakai sarung tangan. Tapi sekarang ni dah makin okey. Yang penting ada bawa kita punya barang supaya anti kuman, semua benda-benda tu lah. Makeupnya semua maintain yang sama juga. Yang sama, tapi sekarang ni disebabkan orang buat majlis pun dia pun tak ramai. Jadi kebanyakannya orang nak lebih ke natural makeup yang nampak cantik dan berseri, tidak over lah. Sebab belum ada lagi dinner malam lagi, kan perkahwinan yang waktu malam ni belum ada lagi sekarang. Okey, Kak Ina dah berapa lama dalam industri solekan? 22 tahun. Okey, selama 22 tahun tu, yang Kak Ina ingat, siapa yang paling VIP ataupun yang nama-nama besar yang pernah Kak Ina solekan? Sebenarnya dah terlalu ramai. Sebenarnya terlalu ramai, daripada belum ada nama kepada yang ada nama kan. Antaranya? Macam Fuzia Gaus daripada dia masih start student semacam Iyat, tapi Iyat sekarang pun dah tak dalam industri lagi kan. Daripada Iyat pun dia masih belajar lagi. Ginas dulu semua tu dah era dia dah berubah kan. Orang kata artis-artis yang dahulu kan, macam artis sekarang kakak pernah makeup macam Aida Jebat, lagi siapa lagi, ramai lah. Okey, dalam sentimen solekan Kak Ina, apa orang kata dia touch Kak Ina sebenarnya? Kak Ina teliti dari sudut mana? Kak Ina memang emphasize dekat mata. Sebab mata dengan kening kita adalah frame kita punya muka. Sebab sekarang ni pun, kalau sekarang dalam pandemik pun kita boleh make up mata ya sebenarnya. Yang lain tu kan dapatkan mask kan. Jadi memang mata is kita punya killer. Ni lah lagi satu kita punya produk base. Kak Kiel memang suka pada kita punya base kita, menjamin kita punya makeup tu maintain whole day lah. Okey, prediction trend solekan tahun 2022 bagi Kak Ina, apa pandangan Kak Ina? Kak Ina rasa maintain sama yang dia punya, tapi tak terlalu. Sekarang ni more tu macam kening pun tak terlalu lukis. Kita kena nampak bentuk, nampak natural, dia kena masih ada lagi. Tapi akak rasa walau macam mana trend pun, kita kena kenal pasti kita punya bentuk muka. Kita kena kenal pasti kita punya, kita tak boleh macam katalah trend 2022, dia trend dia katalah color dia lebih outstanding, tapi yang pentingnya kita kena kenal pasti bentuk muka kita, bentuk mata kita untuk sesuai. Sebab kita nak ambil gambar ke, nak buat, terutama bagi kalau pengantin kan, kalau bagi kita nak buat kita punya image tu everlasting.
Tiba-tiba kita pakai benda yang untuk waktu tu je, trending masa tu. Lepas tu dah tak, orang dah tak pakai. So kita nak benda tu boleh ditengok dan cantik sepanjang masa. Macam tu lah. Soalan terakhir kan, tips untuk bakal-bakal mempelai, macam mana dia orang nak pilih artis ataupun selebriti yang sesuai dengan Pada Kak Ina, jangan tengok sangat orang punya dekat social media berapa tinggi. Sekarang ni trending, pengantin akan call berapa you punya follower. You kena tengok hasil makeup dia, bukan follower dia. Kadang-kadang trending ni sebabkan satu, media masa ni disebabkan muka cantik sikit, makeup muka sendiri dah popular. Kita kena tengok hasil kerja seseorang. Kadang-kadang ada yang mana makeup dia tak cantik, dia tak post. Kita kena tengok betul-betul, mesti buat homework dengan siapa, dia punya nama. Macam tu lah kita nak beli rumah ke kita nak apa, sama juga kalau kita nak ambil orang profesional yang makeup. Last question. Kalau macam pengantin kan sekarang kalau kena pakai mask kan. So macam mana nak memastikan makeup itu tak ada terkena sangat dekat mask, tak ada macam benar. Okey. Itu bagus tu. bagus tu. Soalannya bagus tu. Sebab memang itu penting tu sekarang. Memang kita punya, dia jadi norm. Memang perlu kita pakai mask ni. Yang penting jangan pakai makeup terlalu tebal. Itu penting. Bila you pakai makeup terlalu tebal, you buka memang akan nampak and then very difficult nak ubah dia balik. Jadi makeup mestilah yang pentingnya base dia kena betul. Lepas tu dia punya powder dia sesuai dengan kita punya kulit supaya dia absorb. Jangan nampak terlalu tebal. Janganlah bertopeng. Jadi hindar semua. Lepas tu kita punya mask tu jangan pakai terlalu ketat lah. So kita kena pakai longgar sikit supaya dia tak tinggalkan apa-apa orang kata bekas dekat muka kita. Penting jangan tebal. Makeup jangan tebal.